kasih Datuk Speaker untuk bagi peluang kepada Batu untuk mengambil bahagian dalam RUU ini. Dan saya terus kepada perbahasan saya, iaitu berkaitan dengan kemampanan dalam pertanian. Sistem pertanian dan makanan global pada masa ini tidak mampu memenuhi permintaan dunia. Masalah ini bukan sahaja berada di peringkat dunia, malahan ia turut melibatkan pasaran komersial Malaysia dalam sektor pertanian, termasuk untuk dekad-dekad yang mendatang. Meningkatkan kekurangan sumber, perubahan iklim global, konflik global, peningkatan kos pengangkutan, pandemik, kekurangan tenaga buruh. Kekurangan sumber utama disebabkan oleh ketidakmampanan penghasilan baja, menyebabkan negara harus berdepan dengan pembelian bahan mentah dari Amerika, termasuk antimikrob AMR, yang melibatkan kos yang tinggi. ASEAN telah mengeluarkan satu garis panduan dan strategi yang dipanggil Developing Food Security and Food Productivity in ASEAN with Sustainable and Circular Agriculture dengan izin. Di dalam garis panduan dan strategi ini, ASEAN telah menekankan dua komponen utama dalam keselamatan makan: Food Availability, Food Self-Sufficiency Ratio, FSSR, Food Accessibility, Global Food Security Index dengan izin. Meningkatan ketersediaan makanan akan menjadi keutamaan bagi seluruh negara pada tahun-tahun mendatang. Memandangkan pelbagai kelemahan dan cabaran yang dihadapi oleh pertanian dan pengeluaran makanan di Malaysia, adalah jelas bahawa pelan yang komprehensif dan bersatu diperlukan untuk mengatasi isu-isu ini bagi mencapai pengeluaran makanan dan mampan dan keselamatan makanan. Bagi memastikan perkara ini berjalan mengikut garis panduan, keterlibatan dalam pengurusan antara kementerian dan agensi juga memainkan peranan utama. Bagi pandangan saya, Kementerian Pertanian Industri Makanan, Kementerian Tenaga Sumber Asli dan Perubahan Iklim, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Kesihatan, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Kementerian Kewangan. Ingatlah bahawa bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Yang berat sama dipikul, yang ringan dijunjung sama. Dengan usaha sama di antara kementerian, garis panduan yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa ASEAN dapat dilaksanakan demi kebaikan negara. Pelan ini boleh merangkumi pelbagai inisiatif seperti menggalakkan amalan pertanian yang mampan, melabuh dalam penyelidikan dan pembangunan pertanian, meningkatkan akses kepada teknologi dan latihan, pembangunan logistik dan infrastruktur yang lebih baik untuk rantaian bekalan makanan, dan melaksanakan langkah perlindungan sosial untuk petani berskala kecil. Secara tidak langsung, ia juga membantu dalam mewujudkan sistem makanan yang lebih berdaya tahan dan mampan di rantau ini. Peningkatan keselamatan makanan dan hasil pemakanan untuk jutaan manusia. Rancangan pengeluaran makanan pertanian mampan yang komprehensif dan bersatu adalah penting untuk mengatasi kelemahan dan cabaran yang dihadapi oleh pertanian dan pengeluaran makanan di Malaysia dalam usaha ke arah keselamatan makanan di rantau ini. Saya melihat adalah harus bagi Malaysia untuk bersama-sama ASEAN dalam mengatasi isu keselamatan makanan, oleh kerana pihak ASEAN telah mengenal pasti 1001 masalah dan solusi dalam keterjaminan makanan. Malahan ASEAN akan bersama-sama membantu negara anggotanya bagi mengatasi sebarang kemungkinan yang berlaku. Saya mencadangkan kepada kerajaan agar satu jawatan kuasa dibentuk untuk mengatasi keselamatan dan keterjaminan makanan untuk kepentingan negara dari pelbagai sudut. Datuk Speaker, saya juga ingin bangkitkan berkaitan... Puan Speaker, tak nampak Speaker dah tukar. Puan Speaker, saya juga ingin membangkitkan berkaitan dengan isu perumahan di seluruh negara ataupun di wilayah persekutuan. Menarik perhatian saya
berkaitan dengan perkara 202 dalam ucapan belanjawan 2023 yang baru saja dibentang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan tempoh hari, yang membawa maksud beberapa projek PPR baru sedang dilaksanakan melibatkan peruntukan 367 juta ringgit yang manfaat 12,400 bakal penghuni baru. Batu ingin merakam rasa kesyukuran dengan limpah kurnianya sehingga terlahir sebuah kerajaan perpaduan, sebuah kerajaan madani besar, membanyakkan penghuni. Sekejap. Bagi saya, Datuk Speaker, apabila berkaitan dengan inisiatif perumahan baru ni, saya amat bersetuju. Dan kalau kita tengok di kawasan saya, ada banyak perumahan kos rendah dan juga PPR, di mana saiz rumah tersebut adalah hanya 500 hingga 700 kaki persegi. Dan apabila kita melalui ataupun mengada saiz rumah yang kecil sebegini untuk kumpulan tertentu di mana golongan B40, banyak isu-isu sosial akan lahir. Dan apabila kita tengok bilangan ataupun saiz keluarga, mungkin ada 5 atau 6 orang. Dan 500 square feet dengan 700 square feet merangkumi 1 atau 2 bilik saja untuk mereka tidur. So apabila, maksud saya, saiz rumah tak cukup untuk satu-satu keluarga untuk tinggal di rumah tersebut. Dan jadi anak-anak muda mengambil jalan mudah, keluar bersama berkenalan dan mereka wujudkan zon selesa mereka sendiri. Dari sinilah bermula segala berjinak-jinak dengan rokok dan semakin hari semakin banyak perkara baru yang dicubanya. Biasalah sifat ingin tahu anak-anak muda.